Datuk Seri, terima kasih atas jawapan tersebut. Saya mengandaikan di kalangan akar umbi akan masih mahu satu ketetapan, dan saya faham kalau dalam kepimpinan kita pun masih mencari ataupun nak menetapkan formula akhir tersebut. Saya ingat akar umbi pun boleh faham kan, dalam keadaan dinamika politik. Jadi bukan kita nak dapatkan jawapan akhir, tapi penting juga saya kira untuk segmen ni, Datuk Seri sebagai Setiausaha Agung UMNO, kalau boleh terangkan sedikit lagi. Kerjasama kita dengan PAS clear, tidak ada siapa yang mempertikaikan. Kerjasama dengan PPBM, andai kata ia berlaku, apa pandangan Datuk Seri? Boleh berlaku? Tidak akan berlaku? Tunggu dulu? Macam mana kita nak terangkan pada akar umbi? Sebab memang persoalan ni bermain di bawah. Sebelum saya menjawab tu, saya nak minum air dulu. Silakan. Sebab tiba-tiba rasa panas. Kalau dah buka tu saya boleh tuangkan. Allah, hai. Minum ya? Sila. Air Barisan Nasional. Okay. Lambang tu clear. Dia segmen ni tak dekat apa semua kan? Tak dekat. Kalau minum-minum lah. Kalau minum-minum. PPBM dia ada 13 kerusi. Lepas itu dia kalah di Tanjung Piai, tinggal 12. Kemudian dia lari 6 kursi ke Pejuang. Pejuang pula pecah 3, 4 dalam Pejuang, 1 menyokong Anwar Ibrahim, 1 jadi muda. Bererti PPBM yang berada dalam PN sekarang yang asal ialah 6 kerusi masuk Perdana Menteri. 6 kerusi. Daripada 6 kerusi itu alhamdulillah ya, dikuatkan dengan 10 daripada Azmin. Jadi 16. Kemudian ditambah dengan 15 kita yang melompat, berpindah. Melompat tu kasar sikit, berpindah tu lembut sikit. Maka jadi 31. PPBM merasakan mereka 31 kursi. Tapi itu bukan faktanya ya. Jadi itu saya nak beritahu rakan-rakan PPBM sebenarnya ada 6 kerusi ya. Itu faktanya. Walaupun 6, mereka jadi Perdana Menteri. Kita yang asal 79 BN, asal kita 79, lepas itu tolak tinggal 43. Timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Panas lagi. Itu ya. Itu fakta ke tidak, Syahril? Itu fakta. Fakta ya. Fakta. Ada angka-angka yang nak dipetikai? Tak ada angka. Tak ada. Tepat angka tu ya. Okay. Oleh itu pada saya bagaimana kita kemudiannya meletakkan penjawat-penjawat dalam kabinet dilihat dan diteliti oleh ramai orang. Diletak pengurusi-pengurusi GLC dan sebagainya itu juga dilihat oleh ramai orang. Dan orang melihat di sebelah Perdana Menteri ada seorang tokoh mereka lah, Azmin Ali. Duduk di kerusi yang selama ini kerusi itu ialah kerusi timbalan Perdana Menteri. Dia bawa 10 orang. Tetapi yang membawa 43 orang tu jauh sikit kedudukannya. Dan tidak pun di kerusi itu tidak menjadi ketua WIB kerajaan. Segala perkara ini menyebabkan perasaan tidak puas hati. Ada orang kata, apa lagi yang UMNO nak? Adalah orang-orang menyebut. Tak cukup-cukup ke lagi? Satu lagi ialah dari segi hierarki parti UMNO ini tidak diletakkan dalam penjawat kerajaan. Presiden tidak, timbalan tidak, 2 naib presiden tidak, ketua pemuda tidak, ketua puteri tidak, bendahari tidak. Tetapi kalau parti yang lain, penjawat utama ada dalam kerajaan. Oleh kerana itu dilihat sebagai satu usaha untuk melemahkan UMNO sebagai parti utama dan tunjang dalam PN. Jadi saya harap rakan-rakan PN memahami kenapa perasaan tidak puas hati itu berada dalam diri kami. Ya. Kemudian kita tahu, saya nak tanya Syahril, PH bagus ke? Tidak. PH yang menzalimi pemimpin UMNO selama 22 bulan tu bagus ke? PH sudah tentu tidak
kita sokong, dan banyak perkara yang mereka buat tak betul dalam masa 22 bulan. Kenapa kezaliman itu diteruskan? Kalau boleh Datuk Seri jelaskan apa maksud kezaliman yang Datuk Seri maksudkan tu. Sebab saya rasa saya faham, tapi untuk ada senarai 40 yang disita. Ada senarai 80 yang di compound. Itu kezaliman. 40 campur 80 berapa? 120. Jika ada suara-suara yang mengatakan itu adalah proses keadilan dan mahkamah yang harus dilalui, siapa yang menandatangani segala perkara-perkara itu? Latifah Koya dan juga Tommy Thomas. Ada lagi mereka itu. Tapi kenapa kes masih lagi berjalan, bukan ya? Dengan lain perkataan, rumusannya ialah kezaliman PH diteruskan dalam PN walaupun kita memberikan sumbangan utama dalam pembentukan PN. Kalau boleh saya celah Datuk Seri, ini untuk audiens kita juga. Sudah tentu orang yang 40 dan 80 tu tak tahu pun duit tu ada kaitan dengan 1MDB. Mereka menerima pada tahun 2013 sebahagiannya. Masa itu 1MDB tidak menjadi isu yang dianggap negatif, dia hanya bermula tahun 2015. Tetapi masih lagi disenarai untuk disita dan disenarai untuk compound. Jika ada yang mengatakan jika benar perkara itu, mengapa tidak melalui proses keadilan yang sewajarnya? Mahkamah kadang-kadang 3 tahun, 5 tahun, dan orang-orang yang berkaitan tentu terasa tertekan dari segi psikologi dan image diri mereka, ya. Dan daripada 40 itu yang menyita dah membawa ke mahkamah dalam tempoh yang panjang, menunggu. Ada 3 yang sudah dibebaskan oleh mahkamah. Kenapa mereka dibebaskan? Mereka dibebaskan kerana saya baca detail sebab saya ada kepentingan untuk mengetahui. Saya baca detail apa disebut. Mereka tidak tahu pun wang itu wang 1MDB, itu sebab mereka tidak boleh disita, ya. Tetapi ada sebahagian kita termasuk pemuda dan Akademi Pemuda dah terpaksa membayar sejumlah wang yang tertentu untuk mengelakkan daripada akaun dibeku dan sebagainya. Jadi ini kenapa diteruskan segala kezaliman ini, dan ada berbelas lagi pemimpin-pemimpin yang dikenali yang juga diheret di mahkamah. Baik Datuk Seri, panjang lebar jawapan tu. Kalau saya boleh rumuskan, kalau saya silap tolong perbetulkan. 2 poin utama yang Datuk Seri sebut, soal kes mahkamah dan juga soal jawatan pengiktirafan, tidak ikut hierarki dan pengiktirafan. Pengiktirafan yang Datuk Seri sebut di mana UMNO tidak mendapat yang sewajarnya. Sudah tentu menteri-menteri pun dapat menteri kiri, bukan menteri kanan. Di sinilah Datuk Seri, untuk rancangan ini kita juga perlu lontarkan bahawasanya bagi setengah pihak tafsiran itu adalah subjektif. Poin pertama, kalau boleh bagi masa saya satu, bagaimana kita nak menjelaskan perkara itu. Kedua adalah Datuk Seri, kita juga sudah pasti tidak mahu rakyat melihat bahawa ketidaksenangan hati UMNO terhadap PPBM adalah berdasarkan 2 perkara ni semata-mata. Adalah berdasarkan jawatan kita tak puas hati dan kes-kes tertentu kita tak puas hati. Bolehkah kita juga menerangkan, kalau Datuk Seri boleh terangkan secara strategi besarnya, kalau kita hanya nak bekerjasama dengan PAS, tambah lagi tak puas hati. Ada lagi selain minta 2 perkara untuk untuk bajet pun tak diluluskan lagi sehingga pada saat kedan ketika jadi ada soal dasar jugalah. Soal dasar juga. Minta bukan 20 perkara, walaupun kita menyampaikan 140 cadangan. Yang kita utamakan 2 perkara itu. Itu pun tak lulus juga, ya. Kenapa saya kata tidak lulus? KWSP iSinar, iaitu kebenaran yang diumum untuk akaun 1 hanya untuk 2 juta orang, sedangkan pendeposit ataupun pencarum KWSP ini ialah 14 juta orang, yang aktif 7 juta orang, yang telah mengeluarkan akaun 2 iaitu iLestari 4.7 juta orang. Dengan yang perkataan, minima sepatutnya 4.7 juta orang memerlukan KWSP, wang KWSP. Oleh kerana itu, iSinar sepatutnya tidaklah dihadkan pada 2 juta. Sepatutnya minima 4.7 juta, sebaiknya 7 juta. Itu pun tidak diluluskan. Jadi ada tambah. Bukan kita perkara minta ketiga, 20. Perkara ketiga soal dasar juga. Satu lagi, yang kita minta
moratorium. Yang dah diumum B40. B40 itu pun dikatakan moratorium itu hendaklah buat pilihan. Kalau nak penuh moratorium cuma 3 bulan. Kalau nak 6 bulan separuh je moratorium. Sepatutnya B40 bagi moratorium tanpa syarat. M40 bagi moratorium tanpa syarat. T20 bagi moratorium jika hilang pekerjaan. Syarikat PKS bagi moratorium tanpa syarat. Syarikat besar kalau ditutup syarikat itu dan kalau dengan memberi moratorium dia boleh buka dan kembali beroperasi dengan ratusan ribuan pekerja, bagi moratorium walaupun syarikat besar. Itu pun tidak diluluskan dan tidak diumumkan apa-apa lagi. Bukan kita minta hati nyamuk dan tapi Datuk Seri tahu moratorium bukan dalam belanjawan, dia bukan fiskal. Walau sudah tentu itu strategi belanjawan ekonomi. ini ialah bertujuan satu untuk fiscal monetary policy, satu lagi tujuan untuk memberikan kebajikan pada rakyat. Betul. Satu lagi ialah untuk mengembangkan ekonomi. Dua-dua perkara itu adalah perkara asas dalam belanjawan. Saya tahu sebab dulu Timbalan Menteri Kewangan membantu sebagainya. Memanglah yang nak diluluskan itu jumlah amount yang tertentu, ya. Tetapi belanjawan juga digunakan untuk 3 perkara tadilah saya sebut. Fiscal monetary, satu lagi ialah untuk mengembangkan ekonomi, satu lagi ialah untuk membantu rakyat. Dua-dua yang kita minta ini untuk mengembangkan ekonomi dan untuk membantu rakyat. Kita lihatlah apa yang Menteri Kewangan dan Kerajaan akan respon dalam penggulungan Hari Khamis. pada hari Khamis, ya, insya-Allah. Kalau bajet ni tidak lulus, kerajaan ini jatuh. Tetapi lepas tu rakyat akan menyalahkan kami yang kalau tidak meluluskan. Macam mana dengan segala inisiatif lain yang memberikan kebajikan kepada rakyat. Tetapi kalau dua perkara itu tidak diluluskan, ia menjadi kesukaran untuk ahli parlimen secara sepenuh hati untuk membantu dan menyetujui. Kalau kita luluskan lagi dan buat pengumuman-pengumuman yang tertentu, ya, dan buat kenyataan-kenyataan yang tertentu, saya kira kita ni rasional. 43 kami ni rasional untuk menyokong bajet. Baik. Baik Datuk Seri, saya dah cuba beberapa angle. Soalan yang sama, jadi saya tak nak terlalu asyik repeat ulang-ulang soalan yang sama. Kalau saya boleh rumuskan Datuk Seri, buat ketika ini kerjasama dah kita yang masa rasmi belum ada lagi kan, ada lagi. Kerjasama kita adalah dengan PAS. Soal PPBM tu Datuk Seri telah menzahirkan antara sebab-sebab yang Datuk Seri rasa kita dalam UMNO ni sukar untuk terima dengan hati terbuka. Tetapi dia Datuk perlu Seri banyak lagi rondingan. Perlu banyak lagi rondingan. Bermakna kalau boleh saya celah, Datuk Seri sendiri belum lagi menutup pintu tersebut. Ada satu mantik menyebut yang saya disampaikan oleh Presiden. Kita jangan tutup pintu serapat-rapatnya. Mana-mana dan pintu. Kita jangan buka pintu seluas-luasnya. Jadi itu mantik Presiden sebut. Baik. Bab PPBM ini perlukan rundingan. Boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Pendek ceritanya begitu. Begitulah lebih kurang. Baik, clear. Setiausaha Agung UMNO sendiri yang menyebut. Ya.